Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan masih dalam topik gerakan linear, iaitu menganalisis graf pecutan melawan masa. Sebelum ini kamu telah pun belajar tentang graf sesaran melawan masa dan halaju melawan masa. Jadi untuk hari ini saya akan menunjuk ajar kamu bagaimanakah menganalisis graf pecutan melawan masa, di mana dalam graf ini kita boleh dapat menentukan halaju dan pecutan objek. Berikut merupakan contoh graf pecutan melawan masa, di mana paksi Y menunjukkan pecutan, manakala paksi X menunjukkan masa. Okey, mari kita lihat apa yang boleh dikatakan dengan bentuk graf berikut. Jika dilihatkan bentuk graf ini mendatar, maka ia menunjukkan kecerunan yang sifar. Okey, ingat lagi saya beritahu kamu sebelum ini, jika graf naik ke atas macam ini menunjukkan kecerunan tetap. Manakala jika flat secara mendatar macam ni menunjukkan kecerunan sifar. Okey, jadi apa maksud jika graf yang bentuknya macam ni? Okey, maka ia menunjukkan kecerunan sifar, maka ia bermaksud pecutan yang berlaku pada objek itu dalam keadaan yang tetap. Jadi kalau kita tengok sini pecutan, katakanlah pecutannya 10, di sepanjang perjalanannya pecutan nilainya 10 meter per saat kuasa 2. Okey, selain itu, apabila pecutan tetap, halaju juga dikatakan bertambah secara seragam. Jadi samalah, kalau pecutan tetap, halaju bertambah dengan seragam. Okey, jadi ini jika kecerunan graf itu menunjukkan sifar ataupun graf itu adalah mendatar. Okey, mari kita lihat apakah maksudnya sekiranya kecerunan graf itu tetap. Macam mana rupa graf kecerunan tetap? Kecerunan tetap menunjukkan grafnya akan meningkat macam ni. Okey, jika meningkat macam ni, ia menunjukkan bahawa objek sedang bergerak dengan pecutan yang bertambah dengan seragam. Okey, selain itu, daripada graf pecutan melawan masa, kita boleh dapat menghitung halaju objek. Bagaimana cara untuk menghitung atau menentukan halaju objek? Dengan menghitung luas di bawah graf. Berikut terdapat 4 bentuk graf. Okey, mari kita lihat apa yang kita boleh tafsirkan daripada graf-graf tersebut. Okey, bagi graf yang pertama, okey, di mana bila meningkat macam ni menunjukkan kecerunan tetap. Apa maksud kecerunan tetap? Kita boleh tafsirkan seolah-olah ni adalah pecutan. Apa berlaku pada pecutan? Pecutan akan bertambah secara seragam. Okey, jadi pecutan bila naik macam ni menunjukkan pecutan bertambah dengan seragam. Kenapa seragam? Sebab ia mengalami pecutan kecerunan tetap. Okey, macam mana pula dengan graf yang kedua ini? Okey, yang warna kuning ni. Okey, jadi bila graf yang warna kuning ini menunjukkan, okey, kita lihat bagaimana kecerunannya. Kecerunannya adalah sifar. Bila kecerunan sifar, bagaimanakah perubahan pecutan yang berlaku pada objek? Ada terdapat perubahan ataupun tidak? Okey. Bila kecerunan sifar, maka pecutan itu nilainya tetap. Jadi kat sini mendatar, katakanlah mendatarnya pada 5 meter per saat kuasa -2, maka sepanjang perjalanan objek itu ia mengalami pecutan yang sama. Maka kita boleh katakan objek itu mengalami pecutan tetap atau seragam, dan dalam masa yang sama,
ia mengalami halaju yang bertambah dengan seragam. Bagaimana pula kita mentafsir graf yang warna pink yang di bawah ini? Okey, jadi di sini flat di bawah ini menunjukkan kecerunan sifar juga tetapi pada pecutan sifar. Apakah maksud pecutan sifar ini? Ini menunjukkan bahawa tiada pecutan ataupun pecutan itu bernilai sifar ataupun ia menunjukkan bahawa halaju objek itu seragam. Atau dengan kata lain, tiada perubahan halaju. Okey, jika halaju seragam atau halaju tetap, tiada perubahan halaju, maka grafnya akan bentuknya macam ni. Dia akan flat pada nilai A, nilai pecutan sifar. Ada dua kemungkinan objek apabila grafnya macam ni. Yang pertama mungkin halaju seragam dan yang kedua kemungkinan objek itu tidak bergerak. Jadi macam manakah kita tahu bahawa objek itu seragam atau tidak bergerak? Bergantung kepada situasi. Nanti kita akan lihat dalam slide seterusnya. Kita lihat pula bagaimanakah nak mentafsir graf yang warna merah ini. Okey, graf yang warna merah ini berada di bawah. Bila berada di bawah, nilai A-nya adalah negatif. Bila nilai A katakanlah ni adalah nilainya 5, okey, negatif 5, maka nilai graf ini menunjukkan bahawa objek bukan mengalami pecutan tetapi mengalami nyah pecutan. Okey, dalam masa yang sama kecerunan sifar, maka nyah pecutan yang dialaminya adalah tetap atau seragam. Selain itu, kita boleh katakan juga halaju objek sedang berkurang secara seragam pada nilai nyah pecutan negatif 5 meter per saat kuasa 2. Mari kita lihat satu contoh soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan analisis graf pecutan melawan masa. Rajah menunjukkan graf pecutan melawan masa bagi suatu objek yang sedang bergerak. Bagaimanakah gerakan objek semasa 5 saat pertama? Okey, jadi dia tanya tentang graf yang ni lah. Okey, graf yang ni, lurus ni. Okey, 5 saat pertama. Macam mana gerakan objek? Apa berlaku sebenarnya kepada objek? Okey, di sini kita lihat bahawa dia flat, maka ia mengalami kecerunan sifar. Dalam masa yang sama, nilai pecutannya pula adalah sifar. Sebab di tengah ni kan, nilai pecutan sifar dan kecerunan pun sifar. Jadi, apa yang boleh ditafsirkan dengan graf yang pada 5 saat pertama ini, maka ia menunjukkan bila kecerunan sifar, maka ia menunjukkan halaju seragam. Okey, ataupun objek tidak bergerak. Okey, seperti mana saya bagi tahu tadi, jika grafnya berada di bahagian pecutan sifar, maka ada dua kemungkinan. Sama ada objek bergerak dengan halaju seragam ataupun tidak bergerak. Dalam kes ini, objek sebenarnya sedang bergerak dalam halaju seragam. Macam mana boleh tahu? Okey, kita lihat di bawah ini ada satu lagi graf menunjukkan ada gerakan. Okey, di mana gerakannya adalah gerakan nyah pecutan. Macam mana tahu nyah pecutan? Graf berada di bawah dan nilainya adalah negatif. Jika ada nyah pecutan, mestilah sebelum nyah pecutan objek sedang bergerak. Maka dalam kes ini, okay, graf yang pertama ini, 5 saat pertama ini menunjukkan objek sedang bergerak dengan halaju seragam. Bukan tidak bergerak. Okey, soalan yang kedua. Berapakah halaju objek semasa 3 saat terakhir? Seperti mana yang saya bagi tahu kamu tadi, macam mana kita boleh nak hitung halaju objek
Maka kita hitung, tentukan halaju objek dengan menghitung luas di bawah graf. Okey, jadi mana grafnya? Okey, kita tengok yang dia nak adalah 3 saat terakhir. 3 saat terakhir adalah yang ni, maka grafnya adalah bentuk 4 segi. Bila bentuk 4 segi, cara untuk mengira luas di bawah graf adalah tinggi darab dengan tapak. Okey, jadi tinggi dia adalah bernilai negatif 1.25 dan didarabkan dengan nilai tegaknya adalah, nilai mendaftarnya adalah nilai 3. Okey, maka jawapannya adalah negatif 3.75 meter per saat. Okey, kenapa jawapannya bernilai negatif? Jawapan bernilai negatif menunjukkan objek sedang mengalami nyah pecutan. Soalan C. Lukiskan graf halaju melawan masa bagi objek. Bagaimanakah caranya untuk kita melukiskan graf halaju melawan masa berdasarkan graf pecutan melawan masa? Okey, caranya ialah yang pertama, kamu perlu lukiskan paksi Y dan paksi X seperti dalam rajah asal graf pecutan melawan masa ini. Okey, masa pun sama, kamu salin sahaja, iaitu 5 dan 8. Cuma bezanya ialah untuk graf halaju melawan masa ini, kamu perlu labelkan paksi Y sebagai V ataupun halaju dengan unitnya meter per saat. Okey, jadi tukarkan sahaja daripada A ni kepada V sebab kita nak graf halaju melawan masa. Okey, step seterusnya, kita tengok balik apa yang ditafsirkan pada graf. Okey, kalau mengikut yang kita dah tafsirkan tadi, okey, di bahagian sini objek mengalami pecutan sifar atau halaju seragam. Okey, melihat kepada keadaan kesurunan sifar. Okey, manakala di bahagian ini pula, di bahagian ini pada 3 saat terakhir menunjukkan objek sedang mengalami nyah pecutan. Seperti mana yang kamu belajar sebelum ini, apabila pada graf halaju melawan masa, bagaimanakah bentuk graf yang menunjukkan untuk yang pertama ni? Okey, untuk yang pertama ni, untuk bahagian pertama, graf pertama ini menunjukkan graf halaju seragam. Bagaimanakah bentuk graf halaju seragam? Jadi kita lukiskan adalah bentuk lurus secara mendatar. Okey. Okey, jadi melurus dan mendatar sehingga saat ke-5. Okey, selepas saat ke-5 hingga saat ke-8, iaitu pada graf yang kedua ini, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah graf menunjukkan nyah pecutan. Bagaimanakah nak melukiskan nyah pecutan daripada graf halaju melawan masa? Seperti mana yang saya bagi tahu kamu sebelum ini, bila berlaku nyah pecutan, maka grafnya akan turun ke bawah. Satu lagi persoalannya, berapakah nilai halaju awal bagi gerakan objek? Okey, jadi kita nak tahu, nak letakkan halaju awal pada gerakan objek, kita rujuk pengiraan yang kita dah buat pada B. Okey, di mana untuk mencari halaju daripada graf daripada graf pecutan masa, maka kita perlu mencari atau menghitung luas di bawah graf. Jadi kita dah hitung luas di bawah graf
pada soalan B tadi dan kita dapati nilainya 3.75. Jadi letak sahaja nilai 3.75 pada halaju awal pada paksi Y pada graf halaju melawan masa. Tidak perlu diletakkan nilai negatif sebab negatif pada jawapan yang awak kira ini hanya menunjukkan berlakunya nyah pecutan. Mari kita lihat contoh kedua untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang analisis graf pecutan melawan masa. Graf laju masa manakah menunjukkan pergerakan objek berdasarkan graf pecutan melawan masa yang di atas ni. Okey, jadi yang manakah rajah yang betul menunjukkan graf halaju masa yang diterjemahkan daripada graf yang asal yang di atas ni. Okey, jawapannya kalau lihatkan apa berlaku pada graf pecutan melawan masa ini, yang graf yang pertama ini yang pertama ini menunjukkan berlakunya nyah pecutan seragam. Ia flat dan di bahagian bawah graf. Manakala bahagian yang kedua ini, dia flat tetapi graf tu flat tetapi berada di bahagian pecutan sifar. Maka objek bergerak dengan halaju seragam. Manakala untuk graf yang ketiga ini menunjukkan pecutan seragam. Graf itu flat menunjukkan seragam tapi ia mengalami pecutan, maka ianya pecutan seragam. Jadi yang manakah graf halaju yang betul bagi menunjukkan gerakan objek? Jadi kita tengok di mana berlakunya nyah yang graf pertama nyah pecutan. Ini bukan, ini betul, ini pecutan dan ini betul. Kita tengok graf yang kedua, pecutan sifar. Di mana menunjukkan pecutan sifar? Yang ni betul. Yang ni pun betul, pecutan sifar. Yang ni pun betul, pecutan sifar. Kita tengok yang ketiga. Ketiga menunjukkan halaju bertambah secara seragam ataupun pecutan seragam. Di mana menunjukkan pecutan, ini menunjukkan pecutan, ini menunjukkan pecutan, tapi ini menunjukkan nyah pecutan. Jadi jawapan yang betul adalah B. Itu caranya untuk mentafsir graf pecutan melawan masa. Kita lihat contoh yang terakhir bagi mengukuhkan kefahaman kamu tentang analisis graf pecutan melawan masa. Soalan kali ini diberi graf halaju melawan masa. Kamu diminta melakarkan graf pecutan melawan masa berdasarkan graf tersebut. Jadi apa perlu buat? Step pertama, kamu perlu lukiskan paksi Y dan paksi X, di mana paksi Y-nya kita labelkan pecutan. Paksi X kita kekalkan dengan melabelkan dengan masa. Jadi paksi Y pecutan, kali ini unit pecutan adalah meter per saat kuasa 2. Masa kekalkan dan masa nilai masa bagi setiap graf tersebut kita kekalkan dengan 2, 4, 6. Step seterusnya apa perlu buat ialah kamu perlu melihat tafsir graf yang asal tadi. Kita tengok bahagian yang pertama. Graf bahagian yang pertama ini apa berlaku? Jadi graf bahagian pertama menunjukkan bahawa objek sedang bergerak dengan halaju bertambah secara seragam. Atau kita katakan objek mengalami pecutan seragam.
Okey, yang kedua, graf yang kedua pula. Okey, bila flat menunjukkan hal laju tetap atau hal laju seragam ataupun kita katakan objek tidak mengalami pecutan ataupun pecutan sifar. Manakala graf yang ketiga, apabila graf tu naik ke atas, menunjukkan hal laju bertambah secara seragam ataupun objek mengalami pecutan seragam. Okey, jadi step yang seterusnya, bila ada nilai kecurunan, okey, jadi ni ada yang pertama dengan ketiga ni ada kecurunan, nilai kecurunan. Jadi kamu perlu membuat pengiraan kecurunan bagi mendapatkan nilai pecutan. Okey, jadi kita kira nilai pecutan graf yang pertama di mana kita boleh gunakan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 ataupun kamu ambil sahaja bahagian tegak bahagi bahagian mendatar. Okey. Saya ulang. Bahagian tegak. Bahagian yang tegak ini nilainya 2. Bahagi dengan bahagian mendatar ni pun 2. Okey, 2 bahagi 2 akan dapat 1. Okey, kita tengok berapakah pula kecurunan bagi graf yang ketiga. Okey, bagi graf ketiga ini, kecurunannya yang tegak ini 4 tolak 2 akan bersamaan dengan 2. Okey, untuk bahagian mendatar ini tempohnya adalah 6 tolak 4 iaitu 2. 2 bahagi 2 nilainya 1. Okey. Maka selepas itu barulah kita lakarkan pada graf yang kita dah buat paksi Y sebagai A dan paksi X sebagai masa tadi. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, kita tafsirkan yang pertama tadi, graf ini mengalami pecutan seragam. Bagaimanakah graf pecutan seragam pada graf pecutan melawan masa? Jadi ia akan tegak dan ke atas macam ni. Okey. Manakala bagi graf yang kedua pula, okey, dia akan jadi flat dan di bawah pada pecutan nilai pecutan sifar. Okey, seterusnya bagi graf yang ketiga ia akan mengalami pecutan. Okey, jadi tak ada graf di bahagian bawah sebab semuanya mengalami pecutan. Jadi kalau pecutan juga di bahagian atas. Cuma berapakah nilai yang kita nak letak pada bahagian sini. Okey, jadi kita letakkan nilai yang kita dah kira kecurunan tadi, iaitu nilainya 1. Itu sahaja penerangan saya untuk kali ini. Saya harap kamu faham dan buat soalan yang disediakan. Terima kasih.